Baik, kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Sabah. 3 daerah iaitu Pitas, Paitan dan Tawau masih terjejas. Setakat 8 malam tadi, 3,427 penduduk daripada 1,449 keluarga berlindung di 28 pusat pemindahan sementara PPS. Pitas mencatat jumlah penduduk paling tinggi dengan 2,171 orang membabitkan 1,078 keluarga yang berada di 10 PPS. Manakala di Paitan 1,011 penduduk berlindung di 16 PPS. Di Tawau 245 orang ditempatkan di sebuah PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menerusi kenyataan memaklumkan 27 sekolah masih terjejas banjir. Ia melibatkan 16 sekolah di Buluran, Pitas 10 dan sebuah sekolah di Sipitang. Pihak sekolah diminta melaksana kelas ganti bagi memastikan pelajar di kawasan terjejas tidak tercicir dan terus menerima akses pendidikan berterusan. Di Pitas pula, 65 pelajar terjejas berjaya dipindahkan pada Ahad untuk menduduki peperiksaan STPM ulangan hari ini. Mereka terdiri daripada pelajar SMK Pitas dan SMK Pitas 2. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau pergerakan anak-anak ketika bencana banjir bagi menjamin keselamatan mereka sekaligus mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Saya menasihatkan menyeru kepada para ibu bapa agar sentiasa memastikan memantau anak-anak masing-masing supaya tidak ke tempat berlakunya banjir, supaya mengelakkan daripada bahaya dan bencana yang Datuk Muhammad Arif turut menggesa agar agihan bantuan kepada mangsa terjejas banjir disegerakan demi memastikan kebajikan mereka terutama pelajar terus terpelihara sekaligus membolehkan sesi persekolahan berjalan lancar. Tiada kemalangan maut direkodkan dalam operasi Ops Selamat musim perayaan di negeri ini setakat Sabtu. Pencapaian ini merupakan kali pertama direkodkan sepanjang tempoh operasi berbanding tahun sebelumnya. Ini merupakan satu petanda bahawa masyarakat alert dan mengambil kira semua saranan yang dibuat oleh pihak berkuasa dan juga mereka juga menambahkan diri mereka sendiri dengan kebersamaan untuk memastikan bahawa keadaan di jalan raya itu selamat. Itu yang paling pentinglah, kesedaran diri sendiri. Dato' Jaute ditemui dalam majlis berbuka puasa bersama warga IPD daerah Ranau. Mengulas perkembangan kes bunuh di Indah Permai, beliau memaklumkan siasatan kini berada pada fasa akhir sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. 9 lelaki ditahan dalam ops gempur khas yang dijalankan di kawasan perumahan Telipuk Ria pada Jumaat. 5 daripadanya ditahan kerana memiliki dadah, manakala 4 lagi didapati positif dadah. Kesemua suspek berusia 18 hingga 43 tahun ini ditahan mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15.1A Akta Sama. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Sabah ACP Al-Husin Halil berkata, operasi selama 7 jam ini menyasarkan 2 blok kediaman yang dikenal pasti sebagai lokasi penagihan dadah. Turut diserbu sebuah unit kediaman milik seorang suspek pengedar dikenali Al-Zaider. Bagaimanapun, suspek tiada di rumah ketika serbuan. Dalam operasi ini, 1.27 gram syabu bernilai RM250 turut dirampas. Susulan peningkatan kes TB di Sabah, isu kebersihan kini menjadi tumpuan terutama di kawasan kampung dan penempatan tepi laut. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmut menekankan kepentingan kesedaran masyarakat terhadap langkah pencegahan. Selain meminta klinik dan pihak berwajib melaksana program kesihatan di kawasan terjejas. Langkah ini seiring usaha memperkukuh kesihatan komuniti dan mengurangkan kes TB di Sabah. Statistik kes TB agak tinggi dan ini saya fikir semua masyarakat perlu sedar tentang bagaimana kaedah untuk kita mengurangkan jangkitan-jangkitan TB ini, terutama yang melibatkan kebersihan di
kawasan sekitar kita. Beliau menyatakannya dalam program Ukhuwah Madani di Masjid Al-Hidayah, Kampung Sabang. Kerjasama kukuh antara kerajaan dan pertubuhan masyarakat mampu membantu memelihara kesejahteraan negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan sinergi ini juga dapat memperkukuh kestabilan sosial dan memajukan ekonomi rakyat. Seiring dengan aspirasi kerajaan negeri di bawah Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang menitik beratkan pembangunan inklusif dan seimbang. Dato' Haji Ji berucap demikian dalam Pesta Angpau Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS 2026 sempena Tahun Baru Cina di Dewan Hakka LIKAS. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. FKAS yang menghimpunkan 160 persatuan Cina dari seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan memainkan peranan penting dalam memelihara budaya, memperkukuh perpaduan masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan sosial serta ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri amat menghargai kerjasama erat yang terjalin antara FKAS dalam pelbagai bidang. 75 masjid dan surau dalam kawasan Dun Lumadan menerima sumbangan tunai menerusi program penyampaian sumbangan dan berbuka puasa Dun Lumadan. Bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Haji Muharram, ADUN N34 Lumadan telah menyampaikan sumbangan kepada 34 buah masjid dan 40 buah surau, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak inilah. Ini adalah merupakan kolaborasi atau kebersamaan saya dengan Yang Berhormat Datuk Haji Ruslan sebagai tanda kasih sayang kami kepada pengurusi masjid dan surau. Dalam program ini turut dirasmikan Dewan Terbuka Al-Ukhuwah Mukim Gadong. Dewan bernilai RM250,000 ini merupakan hasil peruntukan yang diluluskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof tahun lalu. UiTM Cawangan Sabah perkukuh hubungan strategik bersama agensi lain menerusi kerjasama dengan penyedia perkhidmatan e-hailing Maxim. Langkah ini antara usaha menjayakan misi memasyarakatkan universiti. Inisiatif turut membuka ruang kepada pemimpin pelajar mengasah bakat kepimpinan dan memikul tanggungjawab melalui penganjuran program bersama agensi luar. Saya kira ini merupakan satu titik tolak bukan sekadar sebagai pelanggan kepada Maxim dan juga rakan sinergi tetapi juga rakan kolaborasi untuk aktiviti bermanfaat. Beliau ditemui dalam program Bah Jom Sungkai Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sabah bersama Maxim dan penduduk Kampung Lokub. Dengan program ini, kami berharap dapat mengeratkan silaturahim lagi antara kami dan juga penduduk kampung, khususnya juga terhadap UiTM sendirilah. Selain Kota Kinabalu, program seumpama turut diadakan di Tawau, Sandakan dan Labuan. Semangat gotong royong mewarnai bulan Ramadan apabila komuniti Kampung Suang Parai berganding bahu menyediakan juadah berbuka puasa. Program iftar ini menghimpunkan pelajar dan ibu bapa Pusat Mengaji An-Nur di kawasan Universiti Malaysia Sabah. Inisiatif anjuran My Fun Action menyaksikan para ibu pelajar bekerjasama memasak sebelum makanan diagihkan kepada keluarga sekitar. Sempena bulan Ramadan ni kita buat program iftar, masak ramai-ramai lah, dan yang terlibat tu ibu bapa pelajar-pelajar ni lah. Jadi kita akan agihkan kepada rumah-rumah sekitar sini. Pusat Mengaji An-Nur yang dikendalikan pertubuhan bukan kerajaan ini menyediakan pendidikan percuma kepada lebih 100 kanak-kanak berusia 7 hingga 15 tahun sejak 3 tahun lalu. Selain asas mengaji, pelajar turut didedahkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bagi meningkatkan literasi. Bagus, selama anak saya sudah ikut mengaji ini, diorang pandai sudahlah. Dulu ijazah nama pun tak pandai, nah sekarang sudah pandai. Belajar tentang beriman sama berkitab dengan belajar alif ba ta. Seronok sebab ada pasal Nabi Muhammad dilahirkan. Harapan saya sekolah ni akan bertahanlah. Kita melahirkan anak-anak di sini supaya diorang dapat merasakan sekolah juga macam biasa.
Selain program Iftar Community, My Fund Action turut merancang jelajah bubur lambuk di 28 masjid seluruh negara yang dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 30,000 komuniti. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bu Mawin. Salam Malaysia Madani.